Pagi lagi, good morning, selamat pagi, selamat datang kepada Satu Cekal dengan Satu Gigih kelas Cikgu Joanne. Ada yang tanya Google Meet mana Cikgu? Yes, Google Meet ialah sekarang selepas awak habis nota itu. Tugasan yang awak dapat hari ini ada 3 template untuk peta writing tu sebenarnya. Kita ada pertama apa maksud alat pengukur, lepas tu kedua ada yang tanya tadi penerangan alat pengukur. Cikgu dah bagi muka surat. Muka surat mana nak rujuk dalam buku teks. Kalau tak ada buku teks pun cikgu dah berikan yang version online punya supaya awak boleh lihat sendiri di sana. Dan ada satu lagi yang ketiga punya template peta writing itu dia khas untuk alat pengukur yang lebih jitu. Ada yang tanya cikgu kenapa panjang tu dua jenis sebab dalam muka surat 22 tu ada 2 alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Jadi dia ada 2 bahagian lah sebab fungsi dia adalah untuk benda yang berbeza walaupun secara umumnya ia adalah untuk panjang dan panjang, tapi satu alat dia tu untuk diameter, yang satu lagi untuk ketebalan benda-benda tertentu. So ini adalah orang yang pertama hantar dengan cikgu tadi. Cikgu ucapkan terima kasih Adam Zarif, Satu Cekal. Okey, terima kasih Adam Zarif. Tengok, ini menunjukkan bukti bahawa benda tu boleh siap dalam masa yang cikgu berikan kepada awak. Now, sekarang cikgu nak bincangkan apakah yang pertama tu yang dimaksudkan tentang istilah kejituan, kepersisan dan kepekaan. So, ini bullseye ataupun target practice. Kalau siapa yang biasa main game, selalunya awak ada target practice. Kalau dalam PUBG awak pergi cheer park, boleh pergi training ground tu kan, tembak, practice saja dulu. Alright, so misalnya awak tembak pam. Okay, semua kena pada tempat yang sama, pada target yang tengah tu. Inilah yang kita panggil sebagai jitu, kejituan. Sebab awak dah tulis dalam nota juga, dalam muka surat 18 tu, cikgu dah bagi awak muka surat mana pun. Kejituan awak telah tulis dalam nota di mana kebolehan suatu alat itu mengukur hampir kepada nilai sebenar sesuatu objek. Okey? Jadi apa kaitan dia dengan bullseye ini? Apa kaitan dia dengan target di mana awak tembak kena pada satu tempat? Okey, artinya kebolehan sesuatu alat itu sentiasa kena pada nilai sebenar. Itu kita panggil jitu. Sentiasa hampir kepada nilai sebenar. That is kejituan. Okey, jadi kalau awak nak ukur, lepas tu hampir sama seperti nilai yang sepatutnya awak dapat, maka jitulah alat pengukuran awak tu. Alright, so kejituan bermaksud kebolehan alat pengukuran itu menghasilkan ukuran yang hampir dengan nilai sebenar. Macam awak tembak, kena pada target yang sepatutnya. Kita tengok pula, okay, bila kita tembak, pam. Okay. Semua tembakan itu kena pada satu tempat yang sama. Tapi dia tak kena pada target ataupun sasaran sepatutnya. Tapi dia tempat yang sama jadi tembak. Ini kita panggil sebagai persis. Kepersisan. You are accurate. Okay? Persis. Artinya kalau awak ada alat pengukuran, setiap kali awak ukur tu, awak akan dapat dalam bacaan yang sama sahaja. Macam awak timbang sesuatu item, contohnya awak timbang buah-buahan, awak akan dapat 3.01 kilogram, 3.02 kilogram dengan 3.01 kilogram. Awak akan dapat nilai yang lebih kurang. Bila awak dapat nilai yang lebih kurang, selalunya awak ada alat pengukuran yang persis. Okey, seperti dalam muka surat 18, nota yang awak telah tulis tu dia bagi tahu kebolehan alat itu memberikan bacaan yang hampir sama ataupun dia berulang-ulang. Meaning it's persis, accurate. Kita tengok pula keadaan ini di sini. Awak tembak. Pam. Semua berterabur. Tak kena kat tengah, tak kena tempat yang sama juga. Semua out. So yang ini kita panggil dia tak jitu dan dia tak persis langsung. Dia tak kena tengah-tengah, tak jitu. Tak kena pada tempat yang sama, tak persis. Faham perbezaan dia sekarang antara jitu dengan persis itu? Jitu mesti kena pada sasaran dan persis itu mesti kena pada tempat yang sama. So keadaan ini sekarang dia langsung tak persis
dan juga langsung tak jitu. Paling biasa dekat rumah alat pengukuran yang kebanyakan orang ada, kebanyakan cikgu kata bukan semua, adalah alat penimbang berat badan. Okay, sebab semua orang nak timbang berat badan dia dah membesar, dia dah mengecut. Terutamanya kalau awak ada kakak ke ibu yang sangat risau tentang kenaikan berat badan, mesti ada penimbang kat rumah. Timbang berat badan selalunya awak akan nampak dalam kilogram kan. Okay. Manakala kalau awak pergi ke dapur, bila awak nak buat kuih ke kek ke, awak ada penimbang dekat dapur di mana unit yang paling biasa digunakan adalah gram. Dalam konteks kepekaan, dia membawa maksud kepada setiap perubahan yang ada pada yang dikesan oleh alat penimbang tu dia dapat tengok. Contohnya, kalau awak berdiri di atas penimbang, selalu terus awak dapat berat badan awak kan? Okey. Tapi setiap kali awak bernafas, tarik nafas dan hembus nafas, penimbang itu tidak akan berubah. Sebab dia tidak terlampau peka untuk mengesan perubahan kapasiti paru-paru awak. Okey? Tapi kalau awak ada penimbang seperti yang ni, yang digunakan di makmal, okey, awak nampak di sini dia sehinggakan ada satu kotak untuk melindungi kawasan penimbang itu. Kenapa? Disebabkan oleh dia tak nak kesan angin. Okey, kalau dalam makmal kita ada kipas, lepas tu ada pergerakan yang menyebabkan getaran pada penimbang punya yang balance band dia di sini. Okey, kita kena tutup kipas selalunya untuk mengurangkan kesan angin terhadap bacaan di sini. Sebab penimbang seperti ini dia sangat-sangat sensitif, sangat-sangat peka. Okay? Angin bertiup saja pun dia boleh dapat kesan perubahan pada jisim itu. Boleh faham? So, kepekaan untuk penimbang berat badan yang awak ada kat rumah tu, kepekaan dia tidak terlampau tinggi. Kepekaan membawa maksud di mana sedikit perubahan pun dia boleh kesan. Okey, kalau dia tak berapa peka, awak bernafas ke, awak hembus nafas, dia tak akan memberi kesan kepada bacaan yang ada. Tapi kalau yang dekat makmal tu, it's very very sensitive sehingga kan dia perlu ada penutup supaya menutup angin punya kesan terhadap bacaan dia. Okey, itu maksud kepekaan. Dalam buku pun dia bagi tahu sebarang perubahan kecil dapat dikesan oleh alat pengukuran tersebut kalau dia peka. Kepekaan dalam bahasa Inggeris is sensitivity. Next, alat-alat pengukur yang kita ada. Dua gambar ini adalah untuk mengukur apa? Siapa yang boleh bagi tahu? Sila type dalam chat. Okay, yang ini adalah untuk mengukur panjang di mana kita ada pembaris dan juga pita pengukur. Ini pula adalah untuk mengukur jisim. Ada perbezaan antara jisim dan berat sebenarnya. Jisim, kalau awak baca dalam buku teks awak tu, dia adalah kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya. Perbezaan dia dengan berat adalah kesan tarikan graviti terhadap sesuatu. Alat pengukuran yang di sini adalah neraca 3 alur. Alright, yang ini awak biasa jumpa dekat makmal dan juga neraca tuas. Alat pengukur yang ini pula adalah untuk mengukur masa di mana dia dinamakan jam randik. Semua orang tahu yang ni. Ini pula adalah termometer untuk mengesan perubahan dan mengukur suhu. Ini pula adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus elektrik. Okey, cikgu tak tahu masa sekolah rendah awak dah pernah jumpa ataupun tidak, tapi sudah tentu dalam tingkatan 1 dan 2 akan datang ni awak akan bekerja dengan ammeter untuk mengukur arus elektrik. Dan ini adalah untuk mengukur isi padu. Dekat makmal kita ada beberapa jenis silinder penyukat, pelbagai saiz untuk mengukur pelbagai kuantiti cair yang berbeza. Setiap alat yang cikgu tunjukkan kepada awak tadi itu awak dah tulis dalam nota. Jadi cikgu tak akan explain yang banyak yang tu sebab sepatutnya awak dah tulis dalam nota awak. Now, daripada alat pengukuran yang kita ada tu, kita ada satu lagi kategori di mana dia lebih jitu. Kenapa dia lebih jitu? Okey. Mengapa kejituan itu memberikan perbezaan? Okey, awak dah faham tadi jitu, it's how near atau berapa hampir dia kepada ukuran sebenar kan. So cikgu bagi beberapa contoh sahaja di sini iaitu awak tengok ni. Di sini kita ada pembaris dan kita ada guli untuk ukur dia punya saiz ataupun diameter kita katakan yang tengah ni. Okey,
bandingkan dengan ini adalah angkup vernier. Okay, angkup vernier ni pun juga dapat mengukur diameter sesuatu benda yang berbentuk bulat. Now, between these two, mana yang lebih jitu? Pembaris ataupun angkup vernier? Seperti yang nota yang awak telah buat, ada satu kategori di mana semua alat pengukuran yang lebih jitu disenaraikan di sana. Iaitu untuk kes ini, yang lebih jitu ialah alat yang bernama angkup vernier. Kenapa? Sebab bacaan terkecil dalam angkup vernier adalah 0.01. Nampak ada dua tempat perpuluhan yang dia boleh ambil kira. Berbanding dengan pembaris, kalau awak guna, yang terkecil bacaannya dia hanya boleh ambil 0.1, 0.1 sahaja. Hanya satu tempat perpuluhan. Itu yang dinamakan bacaan terkecil yang dia boleh baca. Lebih banyak bacaan yang dia boleh dapat, lebih banyak tempat perpuluhan yang dia boleh baca, maka alat itu adalah lebih jitu. Sebab dia boleh kesan perubahan-perubahan yang lebih banyak berbanding alat pengukuran tertentu seperti pembaris. Antara pembaris dan juga angkup vernier lebih jitu. Walaupun kedua-duanya adalah untuk mengukur panjang. Seterusnya, kita tengok ni. Ini adalah jam randik analog di mana dia ada muka jam macam tu. Dan ini adalah jam randik digital. Mana yang lebih jitu? Okey, sekarang kita tengok. Bacaan terkecil dalam bacaan jam randik digital adalah 0.01. In fact, ada yang bacaan dia lebih panjang kadang-kadang. Okay, untuk bacaan terkecil jam randik analog yang biasa ni, dia hanyalah 0.1 saat. Jadi, kita tengok tempat perpuluhan yang dia boleh bagi kepada awak. Okay, ini menerangkan kejituan alat tersebut. Walaupun kedua-duanya adalah untuk mengukur masa. Okay, dan kalau kita dalam event, acara olahraga ke apa kan, biasanya timer selalu kita akan gunakan yang digital lah sebab yang itu lebih banyak bacaan yang dia boleh bagi kepada awak. Ya, alright. Seterusnya, this is the last one. Satu emitter analog yang guna jarum, yang satu lagi guna digital. Okay, perbezaan di sini adalah yang terkecil untuk yang digital nampak 0.01 ampere berbanding dengan yang guna jarum ini adalah 0.1. Begitu juga dengan kes yang sebelum-sebelum ni. Okay, lebih banyak tempat perpuluhan, lebih tinggi dia punya kejituan. Alright. Now, kita pergi tengok relat dengan pantas sebab ini benda terakhir dalam muka surat 26 sepatutnya awak buat dan hantar kepada cikgu. Apakah itu relat? Okey, relat bla 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 awak akan baca sendiri tapi cikgu nak highlight kepada awak. Kita ada dua relat yang paling ketara iaitu relat sistematik dan juga relat rawak. Okey, di bawah relat sistematik dia ada relat sifar. Dan relat rawak ada relat parallax. So let's see one by one dengan pantas. Relat sistematik, contoh relat sifar ni apa benda? Okey, bila awak ada satu alat pengukuran macam ni, contohnya emitter ataupun kadang-kadang ada penimbang berat badan yang menggunakan jarum kan? Okey, sepatutnya bila relat, kita nak elakkan relat, jarum ini sepatutnya berada pada kosong untuk memulakan sesuatu bacaan. Begitu juga dengan pembaris. Awak akan mulakan bacaan daripada kosong, bukan satu. Okey? That's why kalau dia punya jarum berada di sini, okay, maka relat sifar akan berlaku. Sebab pengukuran dia bermula pada permulaan yang salah. Okay, starting point dia salah. So make sure relat sifar boleh dielakkan dengan periksa kedudukan jarum itu untuk berada pada kosong. Begitu juga dengan pembaris ataupun apa-apa benda. Semua mesti bermula dengan kosong. Jadi kalau tak yakin dengan alat yang awak ada tu, ulang eksperimen atau ulang bacaan awak tu dengan alat yang berbeza lah. Okay, emitter yang kedua ataupun awak guna pembaris lain, awak guna jam randik yang lain. Okay, itu relat sifar dan cara untuk mengatasinya. Okay, relat rawak pula iaitu relat parallax contohnya. Relat parallax, okay, adalah, tengok ni, kedudukan mata yang berbeza untuk membaca sesuatu akan memberikan bacaan yang berbeza. Okay, so untuk mengelakkan relat parallax, okay, awak ambil bacaan itu sebanyak at least 3 kali. Lepas tu ambil nilai purata. Okay, awak baca first 19.82, second 19.70, lepas tu kedua awak dapat 19.70. Lepas tu cari purata dan awak akan ambil nilai itu untuk mengelakkan wujudnya relat parallax. Dan yang paling penting bila awak mengukur sesuatu,
pastikan mata awak sebagai pemerhati mesti berserenjang. Artinya berserenjang straight forward macam ni. Okay, straight forward macam ni dengan skala alat pengukur tersebut. Jangan awak sengit-sengitkan atas bawah macam ni. Dia mesti parallel. Okay, untuk mengelakkan ralat parallax. So, awak dah tahu ralat sistematik dan ralat rawak. Cikgu dah explain dengan pantas. Sebabnya awak akan dapat lebih jelas benda tu sebab awak dah buat nota. So, hari ni awak dah belajar kejituan, kepersisan, kepekaan. Okay, itu yang first nota awak tadi. Kedua, alat pengukur, petiting yang kedua. Alat pengukur yang betul dan alat pengukur yang upgrade sikit iaitu yang lebih jitu. Okay, dan last kali tadi ralat sistematik dan ralat rawak. So, 4 benda ni sepatutnya wujud dalam buku nota awak hari ni. Borang kehadiran cikgu akan berikan sebentar saja lagi sebab cikgu nak end kelas. So, I'll see you again next week. Bye.